Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al huda wad dalalata ala al khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Telah berkata Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitabnya Petunjuk Tarikat ke Jalan Akhirat perihal zakat, muka surat 109, ila anqal. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala manfaatkan kita dengan ilmu beliau, dengan beliau dan ilmu beliau dan ilmu seluruh orang salih fi darain, amin Allahumma amin. Jangan cuba membuat hilah dalam perkara zakat. Ketahuilah bahawasanya sesiapa yang membuat hilah untuk melarikan zakat, melarikan diri dari zakat dengan cara menghibah atau sebagainya, ataupun dia memberikan zakat itu kepada orang-orang yang tidak berhak menerima zakatnya padahal dia mengetahui, ataupun dia memberikan zakatnya menurut keinginan hawa nafsunya, seperti orang yang memberikan zakat kepada orang yang dia ada maslahah atau manfaat yang segera dengan orang itu, maka dikhawatiri dia tidak akan meninggalkan dunia ini sehingga dia akan disiksa terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta itu, sesuai dengan bunyi firman-Nya, wala azabul akhirati akbaru law kanu ya'lamun. Ingatlah bahawa siksa akhirat itu lebih berat jika mereka benar-benar mengetahui. Jika beginilah hal keadaan orang yang mengeluarkan zakatnya tidak mengikut wajah, tidak mengikut cara yang ditunjuk oleh syarak, maka bagaimana pula dengan hal keadaan orang yang tidak mengeluarkan zakatnya sama sekali? Firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Mereka itulah orang-orang yang memilih kesesatan dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka tiadalah beruntung perniagaan mereka dan mereka tiada akan mendapat petunjuk. Telah ditetapkan bahawa orang yang menahan zakat itu sama seperti orang yang meninggalkan salat dari segi keburukannya. Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah memerangi para penahan zakat dalam zamannya dan dia menamakan mereka dengan ahli riddah, iaitu kaum murtad yang keluar dari agama Islam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad menyebutkan tentang adab-adab dalam mengeluarkan zakat. Disebutkan pada permulaan perihal zakat ini, dikata hendaklah kita mengeluarkan zakat dengan hati yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan antara cara untuk mengeluarkan zakat apabila bila mula sampai nisab zakat itu, maksudnya bila kita punya duit dah cukup nisab, maka perlu untuk kita berikan perhatian daripada mula cukup nisab tu sampai haul, maksudnya cukup 1 tahun. Bila agaknya 1 tahun tu, jadi bila sampai bermula dengan cukup nisab, kita dah beri perhatian bila akan duit tu akan dikeluarkan. So bila sampai waktu haul, maka kita dah asingkan dahulu, dan jangan kita buat seperti mana yang biasa dilakukan. Nampak orang susah, khalas bagi. Maksudnya kita tak asingkan, kita tak tahu, kita main estimate je. Okey, ni duit zakat, ni duit zakat, duit zakat, tapi kita tak asingkan dahulu baru kita keluarkan zakat. Dia punya yang lebih afdal untuk kita asingkan duit tersebut kemudian baru dikeluarkan zakat. Dan diingatkan jangan kita melewatkannya. Kalau boleh jangan melewatkan, kerana itu hak orang lain. Seperti mana kalau kita pun tak suka kalau orang beri kita punya hak lambat, jadi kita pun jangan berikan hak orang lain lambat. Bila sampai waktu, maka dicepatkan. Bahkan sebahagian ulama mengatakan boleh untuk kita nak mempercepatkan daripada bayaran zakat. La ilaha illallah. Naam. Ataupun
sebahagian ulama seperti yang saya sebutkan, mereka melebihkan daripada bahagian zakat. Walaupun yang wajib 2.5%, tapi ihtiyatan, berjaga-jaga, takut-takut ada duit-duit yang kadang-kadang terlepas pandang. Kadang-kadang kita letak kat satu tempat, kita lupa ada duit. Bahagian lepas lama baru kita aku ada simpan duit kat sini, kita tak perasan. Jadi duit tu pun patutnya perlu dizakatkan. Jadi dibayar lebih ihtiyatan, berjaga-jaga, takut ada duit-duit yang kita tak perasan itu duit kita. Begitu juga dengan duit yang orang lain pinjam. Kadang-kadang orang pinjam duit 10,000, 20,000, 30,000, kita pun lupa, ataupun kita kadang ingatkan duit yang bila orang lain pinjam, zakat tu tak kena kita. Orang lain pinjam, zakatnya kena kita, sebab duit tu bukan duit dia, dia hanya meminjam, jadi dia tak perlu bayar zakat. Yang kena bayar zakat tu kita. Jadi ini perkara-perkara yang perlu untuk diberikan perhatian. Kalau orang pinjam duit setahun ke, 2 tahun ke, 3 tahun ke, 10 tahun ke, maka perlu untuk kita consider ataupun count sekali duit tu sebagai bahagian zakat kita. La ilaha illallah. Naam, jika anda berbuat begitu, nescaya akan meluncur ke atasmu berbagai berkat dan mendapat segala jenis kebaikan, dan hartamu juga akan terlindung dari segala macam balak bencana. Dalam hadis disebutkan tidak hancur binasa harta yang dizakatkan. Maksudnya macam insurans lah, kita keluarkan zakat tu sebagai satu insurans untuk harta kita, jadi asbab untuk selamat. Banyaklah cerita-cerita orang-orang saleh. Satu kali satu orang ni dia berniaga. Orang dulu barang perniagaan dia tu ikut kapal kan, kapal layar. Jadi satu orang datang kat dia, wahai si fulan, kapal tenggelam berserta dengan barang-barang kamu. Dia kata, lah, aku punya harta aku bayar zakat. Dia yakin, maka insya-Allah tak akan hancur, dia kata. Kemudian selepas beberapa hari, orang yang sama itu datang kat dia, cakap, afwan, yang kapal yang tenggelam tu kapal orang lain, bukan kapal bukan yang ada barang kamu. Wahakadha percayanya orang-orang salih tentang janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kita ni kebiasaannya bila kita sebutkan, bila kita nak keluarkan duit, kita nak nampak manfaat tersebut. Bila kita nak keluarkan duit, kita nak invest, kita nak bagi kat satu orang, kita nak nampak yang duit yang kita keluarkan tu dimanfaatkan. Tu kebiasaan kita lah, manusia kan. Mungkin ada juga yang tak kisah dia nak campak duit, ada juga, ala kulli hal. Tapi kebiasaannya kebanyakan manusia, bila dia nak keluarkan duit, dia nak tahu duit itu dimanfaatkan. Kalau tidak dimanfaatkan, dia akan stop bagi ataupun stop invest dan sebagainya. Akan tetapi bila kita nak keluarkan zakat, kita kena fikir bahawa zakat itu adalah untuk mendapat daripada keridhaan Allah, mentaati daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kadang-kadang pada segi zahirnya kita tak nampak apa-apa manfaat tu tak kembali kepada kita secara zahir. Secara zahirnya tak kembali kepada kita, akan tetapi kita yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala membersihkan daripada zakat tersebut, membersihkan daripada harta kita, membersihkan daripada hati kita, daripada sifat-sifat kerikut dan sebagainya. Dan zakat ini perlu untuk kita train, seperti yang kita sebutkan pada pengajian yang lalu, perlu untuk kita biasakan daripada amount yang kecil. Bila daripada amount yang kecil kita keluarkan, bahkan kita lebihkan. Jadi kalau daripada awal kita dah train untuk buat macam tu, senang bila dah banyak. Tapi kalau masa awal-awal tu tak biasa, tak pernah, ataupun masa waktu muda tu tak pernah kan, jadi bila dah berumur baru macam, oh kena bayar zakat rupanya. Lepas tu masa dah berumur tu duit pun dah banyak, dah mungkin dalam bank dah ada 100,000, 200,000 dan sebagainya, maka bahagian dia lebih besar. Makin susah nak keluarkan zakat bila amount dia makin banyak. La ilaha illallah. Dan kemudian Imam Haddad mengingatkan kita dekat sini, dia kata apa? Jangan membuat hilah. Waliyadzubillah, ni kadang-kadang orang nak mengelakkan diri daripada mengeluarkan zakat, dia buat hilah. Hilah dia apa? Bila sampai haul ataupun bila sampai waktu untuk nak keluarkan zakat, patutnya 12 bulan kan, Hijri. Jadi sebelum cukup 12 bulan tu dia keluarkan, dia bagi hadiah, dia bagi dekat isteri dia ke, dia bagi dekat anak dia ke, supaya apa? Supaya nisab tu kurang, jadi tak diwajibkan zakat. Mungkin
daripada segi dunia, daripada segi zahirnya betul lah benda tu berkurangan, jadi tak perlu nak bayar zakat. Tapi dia nak tipu kepada siapa yang dia nak cheat dengan siapa? Dia nak cheat dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui. Mungkin kat dunia dia terlepas, tapi dekat akhirat dia tidak akan terlepas daripada mahkamahnya Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Dan perlu untuk diberikan zakat ini kepada orang-orang yang selayaknya, iaitu asnaf yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita pandai-pandai berikan kepada orang yang pada segi zahirnya nampak macam susah pada pandangan kita, tapi pada hakikatnya mungkin tidak sebegitu seperti mana yang dilihat oleh syarak, maka tidak akan diterima zakat tersebut. Maka duit yang kita keluarkan tu hanya dianggap sebagai sedekah dan tidak dikira sebagai zakat. Sebab tu penting nak keluarkan zakat ni. Yang paling terbaik kita bagi pejabat agama lah, sebab diorang lebih mengetahui kan, diorang ada diorang punya amil untuk nak cari buat bancian dan sebagainya. Tapi kalau kita nak bagi sendiri, kita kena make sure bahawa orang tu betul-betul layak untuk nak menerima daripada duit zakat. Sebab kalau tidak, zakat tu tak dikira zakat, hanya dikira sebagai sedekah. Naam. Dan jangan pula kita berikan kepada orang-orang yang kita ada maslahah ataupun manfaat. Orang ada maslahah kita bagi, orang tak ada maslahah kita pilih-pilih dan sebagainya. Maksudnya kalau orang tu layak diberikan, maka diberikan zakat tersebut kepada mereka. Kemudian disebutkan dekat sini, mungkin zaman kita ni tak ada sangat, tapi kalau kita ada ladang yang mana kita tanam buah-buahan yang zakatable, sebagai contoh anggur dengan kurma. Jadi sebelum nak makan, maksudnya kalau kita ada ladang yang besar yang perlu dizakatkan, maka sebelum kita nak petik daripada buah kurma ataupun daripada anggur tersebut, perlu untuk dikira dahulu, dianggarkan, diestimatekan, berapa banyak dia punya berat dan berapa banyak yang perlu untuk dikeluarkan zakat. Kemudian barulah boleh kita nak makan. Dan zaman dulu ada pekerjaan, ada nama dia, ada orang yang pandai untuk anggar, pokok ni berapa banyak, kalau lebih kurang satu pokok ni berapa banyak, kemudian kalau dikirakan 10 pokok bagaimana. Sebab itu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlaku satu peristiwa yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghantar orang Islam untuk mengambil duit zakat ataupun bahagian orang-orang Islam daripada kebun orang Yahudi. Maka orang Yahudi ni obviously lah dia nak untungkan, tak nak rugi. Jadi dia kata dengan sahabat yang dihantar oleh Rasulullah ni, apa kata kalau kau kira kurang daripada apa yang sepatutnya, kemudian balance tu kita half lah, maksudnya nak dapat keuntungan lebih. Orang Yahudi tak nak bayar full amount zakat, ataupun bahagian kepada orang Islam tu tak mau diberikan, dikurangkan, kemudian dia kata ekstra tu aku bagi half dengan kau. Jadi yang sahabat ni tak ingat nama dia siapa, Abdullah bin Rawahah ke siapa, ala kulli hal. Jadi dia kata aku datang daripada orang yang paling aku kasihi, dia kata, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku datang kepada orang yang paling aku benci, iaitu engkau, orang yang tak masuk Islam, dia kata, orang yang bukan Islam. Tapi kebencian aku terhadap kamu dan kecintaan aku terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebabkan aku ni memecah amanah. Tu as-sahabah, maksudnya walaupun dia benci orang Yahudi tu, maksudnya kalau patutnya dia boleh kira lebih, kalau sebab dia tak puas hati kan, dia tak suka orang Yahudi tu, jadi kalau nak ikutkan dia boleh nak kira lebih. Maksudnya patutnya bahagian orang Islam katalah mungkin 100 kilo, tapi dia kata 120 kilo boleh kalau dia nak tipu, sebab dia tak suka orang Yahudi. Ataupun kalau mungkin dia nak pecah amanah, tak menjalankan tugas yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebetulnya, maka mungkin dia kata 80 kilo je, tapi dia kata kecintaan, kebencian aku terhadap kamu tidak menyebabkan aku ini memecah daripada amanah. Ini sifat orang Islam yang mana bersifat amanah.
Naam. Kemudian dalam hadis disebutkan bahawa la tu'addunna al-huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqadu lisyati al-jalha minasyati al-qarna. Pada hari kiamat nanti akan diberikan ataupun dikembalikan segala hak-hak manusia kepada tuannya, sehingga binatang yang bertanduk apabila dia menanduk kepada binatang yang tidak ada tanduk tanpa sebab akan dibalas, diqisas oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta binatang kalau melakukan kezaliman akan dikembalikan daripada hak binatang tersebut, apatah lagi manusia. Sebab itu kita berada dalam bulan Rejab. Allah Subhanahu wa taala ingatkan bulan Rejab ataupun bulan-bulan haram. Allah ingatkan fala tadhlimu fihinna anfusakum, jangan kamu menzalimi diri kamu di bulan ini. Menzalimi diri dengan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, menzalimi diri dengan tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menzalimi diri sendiri dengan tidak bersemangat untuk menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menzalimi diri dengan kita tidak memohon maaf atas dosa-dosa kita terhadap Allah, menzalimi diri dengan tidak memohon maaf atas ketelanjuran kita mungkin terhadap orang-orang Islam ataupun kaum kerabat kita dan sebagainya, menzalimi diri dengan tidak mengembalikan hak orang-orang yang mempunyai hak terhadap kita, terutamanya daripada segi duit dan sebagainya. Maka dekat akhirat antara perkara yang paling ambil banyak pahala kita nanti adalah hak-hak manusia. Dengan Allah mungkin kalau Allah nak ampunkan, Allah ampunkan. Kalau Allah nak azab, kena azab lah. Tapi dengan hak manusia ni confirm tak akan dimaafkan. Tak ada siapa yang akan menghalalkan daripada hak mereka walau sekecil mana pun, kerana sekecil mana pun pahala tu ataupun hak tu akan menyebabkan sama ada mereka akan masuk syurga ataupun sebaliknya. Jadi hak-hak terhadap manusia ni, kalau kita mengumpat orang waliyadzubillah, kalau kita memfitnah orang waliyadzubillah, ataupun kita iaitu merendahkan, menjatuhkan air muka dia dan sebagainya, maka perlu untuk kita minta maaf, kerana ditakuti kalau kita tak minta maaf dekat dunia, walaupun kita pergi, kita sampai ke negeri akhirat dengan pahala yang banyak, takut-takut habis semua. Seperti yang disebutkan oleh Rasulullah, jadi orang yang muflis. Jadi jangan kita hanya bergembira dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita kena ada insurans juga ketaatan tu. Ketaatan tu perlu dijaga, dibentengi dengan kita berjaga-jaga agar supaya tak ada kezaliman yang kita lakukan kepada manusia yang tidak dibalas di dunia ini. Maksudnya kalau ada apa-apa kezaliman, kita perlu minta maaf. Ada apa-apa terambil daripada hak orang, perlu untuk kita, apatah lagi hak Allah Subhanahu wa taala berupa zakat dan sebagainya. Hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang mana terkait juga dengan hak manusia, tu hak orang-orang miskin daripada harta kita. La ilaha illallah. Naam. Sebab itu disebutkan bahawa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu akan memerangi orang-orang yang menahan daripada membayar zakat. Zaman Rasulullah dia bayar zakat, tapi zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq diorang tak bayar zakat. Walaupun diorang sembahyang, walaupun diorang puasa, tapi tak keluar zakat, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memerangi mereka. La ilaha illallah. Naam. Dan satu perkara lagi yang perlu diberi perhatian adalah duit zakat ini, walaupun ada ahli keluarga kita yang rapat, contohnya isteri, anak-anak yang susah, tapi itu tak boleh bagi zakat kepada mereka. Kita tak boleh bagi zakat kepada orang-orang yang wajib nafkahnya ke atas diri kita. Itu pun perlu diberi perhatian. Ataupun orang tua kita, mak dan ayah mungkin susah, tak apalah aku bagi duit zakat kat mak ayah. Tak boleh, sebab mak ayah punya tanggungan kat kita, kat anak-anak. Maksudnya kalau mak dan ayah berada dalam kesusahan, wajib untuk kita berikan kepada mereka. Begitu juga perkara-perkara yang zakat ni tak boleh diberikan kepada ahli keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak ada ahli keluarga Rasulullah yang susah, tak apa aku bagi zakat. Duit zakat itu diharamkan, kata Rasulullah, kepada aku dan juga zuriatku daripada keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Bahkan guru kami, Allahyarham, Syekh Taha bin Yusuf Karan, yang berasal daripada Cape Town, dia mengatakan bahawa
Allah membuka peluang kepada kamu untuk membantu ahli keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan duit zakat itu merupakan duit yang kotor. Allah bagi peluang untuk kita beri hadiah kepada ahli keluarga Rasulullah, kemudian kita nak beri duit kita yang kotor itu kepada zuriatnya Rasulullah. Mana kita nak letak muka kita di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau. Bahkan bila orang tanya tentang perkara tersebut, dia akan mengatakan kepada orang tersebut, ini kalau kamu tahu ada ahli keluarga Rasulullah berada dalam kesusahan, aku akan keluarkan daripada duit aku sendiri untuk berikan kepada ahli keluarganya Rasulullah, untuk mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. La ilaha illallah. Wa hakadha, orang-orang yang mencintai Rasulullah, apa-apa yang terkait dengan Rasulullah, apa-apa perkara yang boleh mendekatkan diri mereka dengan Rasulullah, mereka akan lakukan. La ilaha illallah. Naam. Naam. Kemudian Imam Haddad meneruskan dengan mengatakan, keluarkan zakat fitrah. Wahai saudaraku, hendaklah anda mengeluarkan zakat fitrah yang wajib atas dirimu dan atas semua orang yang nafkahnya ditanggung ke atas dirimu. Semua itu tertanggung di atas kemampuanmu. Juga hendaklah anda memperbanyak mengeluarkan sedekah, dan yang terutama sekali bersedekah kepada kaum kerabat yang memerlukan bantuan dan orang-orang yang ahli khair, yakni orang-orang yang saleh yang sangat sedikit bilangannya, kerana sedekah itu akan membersihkan diri dan mengganda pahala apabila diletakkan pada tempat-tempat seperti ini. Bila bersedekah, hendaklah anda pilih barang-barang yang anda suka dan barang-barang yang mahal, supaya anda mendapat kebajikan yang utama kerananya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan kamu memperoleh kebajikan sehingga kamu membelanjakan apa yang kamu sangat sayangi. Dan bila anda mengutamakan orang lain dari diri sendiri dalam sedekah itu, padahal anda sendiri memerlukannya, kelak anda akan terkira dalam golongan orang-orang yang berjaya. Kemudian biarlah sedekah itu dikeluarkan secara rahsia, kerana sedekah dengan rahsia itu akan memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, serta digandakan pahalanya daripada sedekah secara terang-terangan sebanyak 70 kali ganda. Lalu anda akan terselamat dari cara-cara riak yang sungguh merosakkan amalan-amalan itu. Amalkan sedekah setiap pagi. Jangan lupa bersedekah pada setiap hari dengan sesuatu apapun, walaupun sedikit sahaja. Dan keluarkan sedekah itu di waktu awal pagi, kerana balak tidak akan menembusi benteng sedekah. Jangan suka hampakan orang yang datang meminta di pintu rumahmu, walaupun dengan memberi sebiji kurma atau lebih kurang dari itu, kerana itu adalah hadiah Tuhan kepadamu. Jika anda tidak mempunyai apa-apa pun untuk memberinya, maka tolaklah dia dengan kata-kata yang manis dan lembut, dan boleh menjanjikannya di lain kali. Bila anda memberikan sesuatu kepada seorang fakir atau miskin, maka lahirkanlah senyum dan gembiramu kepadanya, dan tunjukkanlah pada dirimu bahawa sebenarnya dia telah berbudi kepadamu, kerana dia telah menerima pemberianmu yang sedikit itu, yang menyebabkan anda akan menerima pahala yang besar, yang kalau anda memberinya dunia dan seisinya semua sekali untuk mengganti pahala yang diberikan Tuhan kamu itu, nescaya anda masih terhitung untung. Ada berita yang warid mengatakan bahawa bersedekah suatu suap makanan akan diberikan pahalanya lebih besar dari gunung Uhud. Jangan sampai yang menahanmu dari sedekah ialah takut menjadi fakir, kerana sedekah itu yang menarik kekayaan buat dirimu. Jika dia meninggalkan suka bersedekah, itulah yang menarik kefakiran kepada dirinya, sehingga jika ada orang yang merasakan bahawa dunia sedang lari daripadanya, jika dia mula bersedekah, nescaya dunia yang lari tadi akan kembali datang berlimpah ruah kepadanya semula, dan akan menambah yang seumpama itu lagi. Sedekah itu ada faedahnya. Ketahuilah bahawa sedekah itu ada banyak manfaatnya, baik yang segera yakni di dunia, apatah lagi yang ditangguhkan yakni di akhirat. Di antara manfaat yang segera yakni di dunia, dia akan menambah rezeki.
memanjangkan umur, menjauhkan dari mati yang celaka, menyebabkan kesihatan badan serta menambah keberkatan pada harta yang disedekahkan itu. Adapun manfaat yang ditangguh, yakni di akhirat, dia akan memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api di dunia, dan dia akan dilindungi suatu teduhan di hari kiamat dan menjadi tabir dari siksa dan lain-lain lagi dari banyak manfaatnya. Wa ma yatadzakkaru illa man yunib, tiada yang dapat mengambil ingatan melainkan orang yang sedar. Naam, dekat sini Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad mengingatkan tentang kewajipan zakat fitrah. Maka zakat tu ada dua, satu zakat harta, satu lagi zakat badan ataupun zakat fitrah. Zakat fitrah ni wajib untuk mereka yang sempat hadir pada bulan Ramadan ataupun sebahagian daripada bulan Ramadan dan sebahagian daripada malam raya. Jadi kalau Allahumma salli ala Muhammad, ada bayi yang lahir sebelum maghrib, last day of Ramadan, dan berterusanlah sampai raya, maka ayah kena keluarkan zakat fitrah untuk bayi tersebut. Kalau ada orang yang meninggal dunia sebelum maghrib, malam raya, last day Ramadan, dia meninggal sebelum maghrib, maka tak wajib zakat fitrah untuk dia. Sebab apa? Sebab dia tak sempat sebahagian daripada malam raya tu. Dia tak maksudnya dia tak adalah sebahagian daripada malam raya tu, dia tak ada, dah tak ada. Naam. Dan dia juga mempunyai kemampuan untuk diri dia dan ahli keluarga dia cukup untuk malam raya dan untuk hari raya. Maksudnya bila dia ada duit untuk makan dan minum untuk diri dia dan ahli keluarga dia pada malam dan hari raya, maka wajib untuk dia untuk keluarkan zakat fitrah. Tapi kalau dia tak mampu, untuk diri dia pun tak mampu, apatah lagi untuk ahli keluarga dia, ataupun untuk diri dia mampu tapi untuk ahli keluarga dia yang wajib ditanggung nafkah dia tak mampu, maka tak perlu ataupun tak wajib untuk dia keluarkan zakat fitrah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan zakatul fitrah tuhratun lis-shaim wa tu'matun lil masakin. Zakat fitrah itu membersihkan, menyucikan daripada pahala puasa dan memberi makan kepada orang-orang miskin. Apa maksudnya mensucikan daripada pahala puasa? Iaitu dengan dia mengeluarkan zakat fitrah, maka puasanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam erti kata, kalau dia tak keluarkan zakat fitrah, ditakuti pahala dia puasa sebulan Ramadan tidak diterima dan menjadi makanan buat orang-orang miskin. Maka yang paling afdal untuk keluarkan zakat fitrah itu dekat dengan raya. Tapi kita taklah, kita sebab kita bayar dekat amil kan, dan amil tak adalah nak pergi jumpa satu-satu, so biasanya kita akan awalkan sikit agar supaya dapat diberikan lebih awal. Tapi kalau macam dekat sebahagian tempat, mereka akan keluarkan zakat fitrah itu malam ataupun pagi raya. Dia terus bagi dekat orang-orang yang memerlukan, orang-orang miskin dan fakir. Dan yang lebih afdal untuk keluarkan daripada makanan, daripada mazhab Syafi'i, tapi kita keluarkan duit sebagai gantian daripada makanan tersebut. Dan tujuan untuk mengeluarkan zakat fitrah itu adalah supaya kita pun dapat merasai ataupun mendatangkan kegembiraan kepada orang-orang miskin. Seperti mana kita nak ada makanan sedap, ataupun kalau kita bukan makanan sedap lah, semua kita nak yang best-best, makanan nak sedap, baju nak best, rumah pun kadang-kadang perhiasan-perhiasan untuk raya dan sebagainya. Seperti mana kita nak bergembira dan nak zahirkan kegembiraan tersebut dengan barang-barang ataupun menzahirkan daripada rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita juga tak lupa kepada orang-orang fakir miskin, yang mana kadang-kadang hatta nak makan pun tak ada. Jadi kita gembirakan hati mereka dengan memberi makanan. Lebih afdal kalau kita ajak orang-orang yang fakir miskin tu untuk makan raya. Tapi kadang-kadang kita biasanya ajak orang-orang yang dah banyak makanan kat rumah. Kita buat open house, tapi yang makannya orang yang dah banyak makanan, dah terima jemputan kita tu pun sebab kawan kan. Kalau tak, macam Allah, satu hari dekat 10 rumah pergi, dah tak larat dah nak makan. La ilaha illallah. Tapi setengah orang memang betul-betul susah, sangat memerlukan daripada makanan tersebut. Naam. Dan
zakat fitrah ni wajib kepada setiap individu dan ke atas orang-orang yang wajib nafkah mereka ke atas kita, maksudnya ayah lah. Kebiasaannya ayah yang akan mengambil tanggungjawab bagi bayarkan zakat fitrah untuk isteri dan anak-anak yang belum baligh. Adapun anak-anak yang dah baligh, kewajipan itu atas diri mereka. Tapi kalau contohnya mereka tak ada duit, maka ayah berikan duit kepada mereka dan mereka boleh keluarkan sendiri. Ataupun kalau mereka kata tak apalah, ayah keluarkanlah, maksudnya dia wakilkan kepada ayahnya untuk bayar, maka ayah bayarkan. Tapi kalau sebelum ayah bayar tu, contohnya anak dekat universiti dan sebagainya, ayah tanya, ayah akan bayarkan, lebih kurang minta izin lah daripada anak tersebut untuk dibayarkan zakat bagi pihak anak-anak yang sudah baligh. Naam. Ahsan macam tu. Kena as in wajib tu saya tak pasti, tapi sebab kewajipan tu atas diri mereka, jadi untuk kita bayar bagi pihak mereka, kena minta izin lah. Sebab benda tu wajib atas mereka. Bagusnya macam tu. Tu kurang lebih tentang zakat fitrah. Kalau ibu tunggal kena bayar sendirilah. Kena bayar sendiri. Kalau anak-anak yang dah balik, dah kerja, tanggung mak, tak ada masalah. Boleh. Macam contohnya ayah dah meninggal dunia kan, anak-anak pun dah besar semua, dah kahwin dan sebagainya, maka take turns lah. Siapa-siapa anak-anak yang nak bayarkan zakat untuk mak, zakat fitrah untuk mak, tak ada masalah. Nak take turns ke satu, okay, tak apa, dia dah cop for the next 10 years or sampai bila-bila dia kata dia akan bayar, khalas, tak ada masalah. Masih muskil lah. Naam. Dan kemudian disebutkan di sini, dan juga hendaklah anda memperbanyakkan mengeluarkan zakat sedekah. Selain daripada zakat tu perkara yang wajib, dianjurkan juga amalan-amalan sunat seperti sedekah. Bahkan dalam agama Islam ni, setiap perkara yang wajib itu, yang fardu, ada yang sunatnya. Sembahyang fardu, ada sembahyang sunatnya, untuk menampung kekurangan solat fardu. Begitu juga zakat, benda yang fardu, tu benda yang paling penting. Kemudian bila dah selesai menunaikan zakat yang fardu, barulah kita perbanyakkan sedekah. Jangan buat terbalik pula. Jangan buat terbalik. Banyak bersedekah tapi zakat malas nak keluarkan. Rajin bersedekah subuh, rajin bersedekah dekat bila ada WhatsApp dan sebagainya, orang post sana post sini, rajin laju sedekah. Baiklah, bila time nak keluarkan zakat, tak apalah, nantilah. Dia tak ambil berat tentang zakat. Zakat itu lebih penting. So ada priority lah. Dalam Islam ni ada priority, yang benda yang paling penting zakat. Kemudian antara perkara-perkara juga yang perlu kita beri perhatian, zakat ni kira sunat. Kemudian ada perkara yang dianjurkan, sunat yang diberatkan untuk yang terkait dengan duit. Apa dia? Contohnya kurban, Idul Adha, yang mana kadang-kadang kita tak ambil berat sangat. Kita rasa macam tak apalah, kita sedekah-sedekah biasa je. Tapi kita tak, kalau kita ada kemampuan, yallah kita berkorban. Make sure kita make a point. Kita dah certain age, biasanya insya-Allah kita ada kemampuan untuk nak korban. Kita niatkan setiap tahun kita korban untuk diri kita, ataupun kita niatkan untuk korban untuk anak-anak kita setiap tahun. Ganti, kalau kita ada contohnya 4 anak, setiap tahun kita korbankan untuk satu. Untuk kita buat tiap tahun, tapi contohnya kita korban 2 ekor kambing. Jadi satu bahagian untuk kita, seekor untuk kita, satu lagi tu kita niatkan setahun ni untuk anak, satu ni mungkin kita boleh untuk mak kita, untuk makcik kita, untuk datuk nenek kita hadiahkan pahala kepada mereka. Itu merupakan satu perkara yang juga diberatkan. Maksudnya selain daripada sedekah yang biasa ni, tu perkara tu macam lebih penting, setahun sekali. So ada perkara-perkara macam insurans lah kan. Kita setiap tahun ada kereta ni kena bayar insurans, road tax dan sebagainya. Untuk dalam Islam pun zakat tu yang paling penting. Lepas tu Idul Adha, korban dan sebagainya. Ubadin, mungkin bulan Ramadan kita perbanyakkan sedekah, kerana waktu itu dilipat kali gandakan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita aturkan macam tu. Kemudian zakat-zakat yang lain bila ada keperluan, ataupun sedekah-sedekah yang lain bila ada keperluan. Tapi bila kita nak bersedekah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perlu untuk kita berikan perhatian kepada kaum kerabat dahulu.
berikan kepada kaum kerabat dahulu. Khairu sadaqah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik sedekah an zahril ghani, apabila kita sebaik-baik sedekah itu adalah sedekah kepada orang kaum kerabat kita, kerana ianya dianggap dua, sadaqatun wasilah, dia sedekah dan juga kita menyambungkan silaturahim. Maka fabda binafsika thumma biman ta'ul, mulakan daripada diri kamu dan kemudian mereka-mereka yang rapat dengan kita. Kadang-kadang kita sibuk bagi orang-orang jauh, sebab kadang-kadang kita rasa orang jauh ni dia punya appreciation lebih, jadi kita suka kan orang appreciate kita punya pemberian. Tapi sebenarnya yang lebih afdal untuk berikan kepada ahli keluarga yang terdekat. Ada satu cerita tentang satu sahabat Nabi SAW. Nabi, dia ni orang senang. Dia hadir peperangan, jadi dia dapat daripada bahagian peperangan. Macam setiap tahun dia dapat daripada bahagian peperangan, harta daripada peperangan tersebut. Maka apa dia buat? Harta yang dia dapat tu setahun dia bagi dekat kaum kerabat belah ayah dia, setahun lagi dia bagi dekat kaum kerabat belah ibu dia. Jadi fair, semua orang dapat bahagian bantuan daripada orang tersebut. Maka kita perhatikan mana ahli keluarga kita yang perlukan bantuan dan sebagainya, kita cuba bantu mereka. Bersedekah kepada kaum kerabat yang memerlukan bantuan, dan orang-orang ahli khair, dan orang-orang yang salih. Orang-orang salih yang mana kadang-kadang ramai juga di antara mereka yang berada dalam kesusahan tapi tidak ditunjukkan kesusahan mereka, tidak meminta daripada bantuan dan sebagainya. Maka yang sangat sedikit bilangannya. Maka itu antara asbab untuk dilipatkan gandakan daripada pahala kita. Bila kita bersedekah kepada orang-orang yang salih, orang-orang alim dan sebagainya, itu antara asbab untuk mendapat dilipat kali gandakan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana sedekah ini akan membersihkan diri dan kemudian disebutkan di sini sedekah ini menghapuskan dosa seperti mana air memadamkan api. Sedekah menghapuskan dosa seperti mana air memadamkan api. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa anfiqu mimma razaqnakum, dan berinfaklah daripada apa yang kami rezekikan kepada kamu sebelum datang suatu hari yang mana kamu akan diambil nyawa kamu. Fayaqul, jadi bila hari datang kematian tu baru kamu nak cakap, ya Rabbi laula akhartani, ya Allah bolehkah bagi kepada saya penangguhan, iaitu panjangkan umur sikit supaya dapat bersedekah. Ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Maka selagi mana kita ada peluang untuk bersedekah, maka kita lakukan. Dan kita berada dalam bulan Rejab, ada riwayat yang menyebutkan bahawa kalau kita ada kemampuan untuk sembelih kambing ataupun yang ini buat kurban, kita kurban. Seperti mana bulan Idul Adha kita dinamakan pengorbanan itu adalah udhiyah, di bulan Rejab ini dipanggil atirah. Di bulan Rejab ni dipanggil atirah, yang mana kalau kita ada kemampuan, kita sembelih kambing ke apa ke, kemudian kita bagi makan, sama ada kita bagi makan ahli keluarga ataupun kita bagi sedekah dekat ahli keluarga kita untuk merapatkan tali silaturahim, ataupun kita buat makan dan sebagainya untuk menggembirakan hati orang lain. Dan antara sedekah yang paling afdal adalah secara rahsia. Sadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah secara bersembunyi ini akan memadamkan daripada kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan antara golongan yang akan mendapat naungan di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala pada hari yang mana tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang memberi sedekah dengan tangan kanan tapi tangan kirinya tidak mengetahuinya. Sedekah secara rahsia ni banyak level, macam-macam jenis. Dia kata kita bagi sedekah kepada orang yang kita tak kenal, ataupun kita bagi sedekah kita paskan ke orang lain yang mana orang yang terima tu tak tahu dari siapa dia dapat. Maksudnya yang penerima tak tahu siapa yang menerima, yang menerima tak tahu siapa yang memberi. Itu pun antara sedekah rahsia.
Ataupun ada yang mengatakan sedekah sir ni adalah bila kita bawa keluar duit, kita tak tahu pun berapa kita bagi. Itu antara sedekah sir juga, yang mana sebahagian orang-orang salih disebutkan bahawa mereka, apa yang mereka dapat itu yang mereka bagi. Kadang-kadang diorang dapat pun tak tahu berapa banyak, kemudian bila orang datang minta, dia bawa keluar apa yang dia dapat tu, kemudian dia bagi. La ilaha illallah. Ya Allah. Itu level-level ataupun pelbagai jenis daripada sedekah-sedekah yang rahasia. Dan apabila dirahasiakan sedekah itu, lebih mudah untuk mendapat ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang nak dapat amalan yang ikhlas ni susah. Nak dapat amalan yang ikhlas ni, sehingga sebahagian orang salih mengatakan, apa-apa amalan yang aku ceritakan kepada orang lain, aku tak anggap dia sebagai satu amalan dah. Maksudnya amalan yang betul-betul dia akan diharapkan penerimaan, pengkabulan daripada Allah adalah amalan yang dibuat orang lain tak tahu, tak ada satu pun, tak ada orang tahu, melainkan yang wajib lah. Yang wajib terpaksa lah, contohnya sembahyang berjemaah dan sebagainya, ataupun mengeluarkan zakat yang wajib dan sebagainya. Mungkin ada orang perlu tahu, tapi selagi mana dia boleh nak menyembunyikan daripada amalan soleh dia akan cuba sembunyikan. Naam. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan, in tubdus sadaqati fa ni'mahi. Kalau kamu menzahirkan daripada sedekah kamu, maka ini adalah perkara yang bagus, selagi mana ianya ikhlas dan kita tak takut riak datang dalam hati kita. Selagi mana kita tak takut ada riak datang dalam hati kita. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara. Tapi kalau kita sembunyikan daripada sedekah tersebut dan berikan kepada orang-orang yang memerlukan, maka itu adalah lebih baik. Fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum sayyi'atikum. Dan dengannya Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita. La ilaha illallah. Tapi disebutkan juga dalam riwayat bahawa kalau rezeki itu halal, mudah untuk dibelanjakan di jalan yang halal dan mudah diterima oleh Allah. Tapi kalau rezeki itu adalah syubhah ataupun haram, maka dia tidak akan diinfakkan melain daripada jalan mana dia datang. Kalau duit itu syubhah datang, maka dia akan keluar pun daripada jalan yang syubhah. Kalau duit itu haram, waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala, maka jalan dia keluar pun akan pada jalan yang haram, sama ada kita nak ataupun kita tak nak. La ilaha illallah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan rezeki kita itu semuanya halal dan barakah. Tidak ada satu sen yang masuk dalam kita punya poket ataupun dalam akaun kita, melainkan yang halal, yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Naam. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, khairus sadaqah an dhahril ghani. Sebaik-baik sedekah itu apabila orang yang menerima sedekah itu menjadi cukup dan dengan pemberian kita. Contohnya, ada orang datang minta kita duit 500 sebagai contoh. Dia perlukan 500, maka kita bagi 500. Itu maksudnya cukup daripada apa yang dia perlukan. Ataupun kita tengok keadaan dia memerlukan certain amount, kita tengok keadaan dia dan sebagainya, kita estimate, maka kita berikan satu pemberian yang mana akan mencukupinya. Sebab itu dalam sedekah, dalam zakat pun sebenarnya diberikan kepada orang yang menerima zakat itu bilangan yang akan menjadikan mereka itu terkeluar daripada asnaf. Terkeluar daripada asnaf. Naam. La ilaha illallah. Fabda binafsika thumma biman ta'ul. Akan tetapi rezeki itu, sebelum kita nak disedekahkan kepada orang lain, kita mulakan daripada diri kita sendiri. Make sure keperluan kita dah cukup, kemudian ahli keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita dah cukup, bahagian kita sedekah. Jangan tak jadi masalah sebenarnya kalau nak kita sedekah, kita berada dalam keadaan susah dan memerlukan, nak sedekah pun boleh. Tapi kita sendiri tahu keadaan diri kita, yang kita memerlukan, kita ada expenses masing-masing dan sebagainya, maka kita settlekan kita punya expenses untuk anak-anak kita dan sebagainya. Bahagian yang lebih, tapi at the same time janganlah pula membazir. Expenses kita, anak-anak, khalas, kita belanja macam-macam dan sebagainya, bermewah-mewahan, sehingga ke tahap pembaziran. La ilaha illallah. Kemudian barulah kita lihat keadaan ahli keluarga kita daripada sanak saudara ataupun ibu dan ayah dan sebagainya.
Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-muta'addi bis-sadaqah kamani'iha, orang yang memberikan sedekah kepada orang yang jauh tidak diberikan kepada orang yang dekat dengan dia, seperti orang yang menghalang ataupun tidak mengeluarkan sedekah sama sekali. Contohnya kita sibuk duk bagi orang lain kat sana kat sini, pergi sana sedekah sana sini, tapi ahli keluarga kita ramai yang susah, kita tak bagi. Seakan-akan sedekah yang kita buat kat orang jauh tu tak dikira sebagai sedekah. Kerana apa? Kerana perlu untuk kita beri perhatian kepada orang-orang yang dekat. Tadi kita sebutkan tentang bagi sedekah. Sebaik-baik sedekah itu apabila pemberian itu cukup bagi orang yang menerima, kan? Tapi ikut kemampuan kita lah. Contohnya dia datang kat kita minta 500, tapi kita ada RM10, bagi RM10. Tapi kalau kita ada kemampuan nak tolong dia, contohnya memang kita ada lebih, tak ada hal, dia minta 500, kita bagi 500 tu pun bagi kita macam RM10, tak ada masalah, khalas bagi. Memang kita ada kemampuan. Tapi kalau kita tak ada kemampuan, kita bagi ikut kemampuan kita. Kita bagi ikut kemampuan kita. Bahkan dalam riwayat lain menyebutkan bahawa kalau ada orang yang pertama datang kepada kita dalam hari tersebut untuk minta bantuan, maka kita bagi. Dalam riwayat lain, hatta dia datang naik kuda. Zaman dulu kuda lah macam kereta mewah, kan? Tiba-tiba ada orang sebelah kita naik Mercedes, lepas tu dia minta, "Bang, saya tak ada duit lah nak isi minyak." Khalas bagi. Kita bersangka baik dengan dia, walaupun kita naik kancil, kan? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Walhasil, selagi mana bila ada orang datang minta kepada kita, terutamanya itu orang pertama dalam hari tersebut, kalau dia seakan-akan Allah Subhanahu wa taala hantar orang tersebut untuk memberikan kita pahala. Dan orang-orang salih, dia bila nampak ada orang datang kepada mereka untuk minta bantuan, maka dia kata, "Marhaban, selamat datang kepada orang yang akan membawa kepada aku pahala tanpa mukabil, tanpa bayaran." Seakan-akan dia datang bawa pahala tanpa ada bayaran. Dan Imam Haddad sebutkan tadi apa, dia datang dengan pahala yang banyak, dengan kita bagi ikut kemampuan kita je. Tapi yang penting ikhlas. Yang penting ikhlas, ikut kemampuan dan ikhlas. Dan kemudian bila kita bagi ataupun kita tak bagi, kita jaga adab. Sama ada kita bagi ataupun tak bagi, kita jaga adab. Kalau kita tak nak bagi, jangan tolak dengan kasar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun bagi orang-orang yang meminta, jangan kita herdik dia. Ni kenapa hari-hari minta, hari-hari kat tempat sama dia, kat traffic light lah, dekat sini lah, apa semua lah, kedai makan dan sebagainya. Jangan kita bersangka baik dekat mereka, walaupun ada banyak benda-benda yang, banyak bukti-bukti yang menyebabkan boleh kita nak sangka buruk, tapi jangan sangka buruk dan jangan berkasar. Khalas nak bagi, tak nak bagi, kita senyum. Dan bila bagi pun janganlah pula dengan keadaan muka marah ataupun macam terpaksa sekali bagi, kan? Jangan. Apa tu? Allahumma salli ala Muhammad. Disebutkan, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adza. Perkataan yang baik dan memberikan kemaafan itu lebih baik daripada sedekah yang diberikan kemudian diikuti dengan caci maki dan diikuti dengan makian. Sebenarnya kalau kita nak bagi, kita bagi cara baik, tak nak bagi pun dengan adab. Dan antara asbab untuk mendapat darjat yang tinggi dalam bersedekah adalah beri perkara yang kita suka, berikan perkara yang lebih kita suka. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dalam ayat ini, tidak akan kamu memperoleh kebajikan sehingga kamu membelanjakan apa yang kamu sayangi. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hari ada dua siwak. Nabi ada miswak yang tegak dan ada siwak yang bengkok. Maka diberikan kepada sahabat baginda pada waktu itu yang tegak, yang lurus, maka disimpan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bengkok. Kemudian sahabat itu mengatakan, "Ya Rasulullah, antum aula, kamu lebih layak untuk mendapat miswak yang tegak, yang lurus daripada yang bengkok." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa tidak ada suatu persahabatan yang terjalin melainkan Allah Subhanahu wa taala akan soalkan tentang adakah kamu menunaikan hak persahabatan. Maka dalam hadis ini banyak perkara yang kita belajar. Satu, Nabi berikan
preference kepada orang lain, perkara yang lebih baik. Dan yang kedua adalah tentang persahabatan. Kalau dalam persahabatan pun kita perlu jaga hak-hak, apatah lagi dengan ahli keluarga, apatah lagi dengan pasangan, apatah lagi dengan anak-anak dan sebagainya, maka lebih aula untuk kita berikan perhatian tentang hak-hak mereka. La ilaha illallah. Naam, tapi nak berikan yang kita suka ni susah kadang-kadang nak bagi yang kita suka ni susah. Itu yang kita comfortable pakai, itu yang paling kita suka. Tiba-tiba ada orang datang nak minta yang tu, Allah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Naam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran, hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Makin susah, makin berat untuk kita lakukan sesuatu amal kebajikan, makin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahala itu sesuai dengan kesukaran untuk kita melakukan daripada amalan-amalan tersebut. Makin berat untuk kita nak keluarkan duit, makin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kita nak cuba didik diri kita ini untuk mentaati perintah Allah, nak didik hawa nafsu ini untuk mengikuti daripada apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila datang bulan Ramadan, moga-moga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dan sampaikan kita dalam keadaan afiah yang sempurna. Amin, Allahumma amin. Sahabat Nabi mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bermurah, iaitu sangat senang untuk memberi pada bulan-bulan biasa. Akan tetapi apabila tiba bulan Ramadan, sifat pemurahnya Rasulullah itu seperti angin yang bertiup kencang, seperti angin yang bertiup kencang sallallahu alaihi wa alihi wasallam. La ilaha illallah. Naam. Dan antara adab apabila kita memberi juga, kita jangan anggap, oh, kadang-kadang kita pun ada problem kan, kita rasa macam sikit sangat nak bagi kat orang, tak payahlah bagi. Bila kita nak bagi apa-apa, al-karam ataupun al-jud alal biqadril mawjud, iaitu kemurahan itu mengikut kadar apa yang kita mampu. Pemberian itu ikut kadar kita mampu. Orang yang memberi jangan sekali-kali merasakan pemberian itu kecil. Orang yang menerima pun tak boleh nak anggap apa yang diberikan oleh orang tersebut sebagai kecil. Adab, iaitu apa-apa yang kita ada kita bagi, yang mudah untuk kita bagi. Dan juga orang yang menerima pun apa-apa orang bagi, alhamdulillah. Disebutkan tentang Syekh Abu Bakar bin Salim, satu orang alim yang salih. Setiap hari dia akan bagi makan dekat orang-orang miskin ataupun orang di kawasan perkampungannya itu 100 ataupun 1000 buku roti. Hari-hari dia akan buat dengan khadam dia kat rumah, roti. Ni zaman dulu, zaman-zaman guru kepada Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas, Syekh Abu Bakar bin Salim, guru kepada gurunya. Jadi dia buat satu hari 1000 roti untuk dibahagi-bagikan kepada penduduk kampung dia. Jadi satu hari datang kat rumah dia satu makcik, datang bawa gandum macam sikit je, satu cupak gandum. Lepas tu datang ketuk pintu, yang buka dia punya khadam dia. Dia kata, aku nak bagi hadiah kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. Maka dia punya khadam kata, syuf makcik, kau tak tahu ke yang Syekh Abu Bakar bin Salim ni setiap hari dia bagi 1000 keping roti dekat orang. Lepas tu bila Syekh Abu Bakar bin Salim terdengar perkataan khadam dia, dia kata, kenapa kamu cakap macam tu? Dia kata, rezeki yang banyak ini tidak datang melainkan daripada orang-orang ataupun kecuali apabila kita menghargai daripada pemberian yang kecil. Kecil mana pun pemberian itu, kalau datang dengan ikhlas, ya ini bukan ikhlas lah, maksudnya kita terimanya dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadi min khalqik faminka wahdaka la syarika lak, iaitu setiap nikmat yang kita dapat itu, sama ada melalui perantaraan orang lain ataupun directly daripada Allah, pada hakikatnya kesemuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kecil mana pun pemberian tu, kita bersyukur. Pada hakikatnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menerima daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala dengan lapang dada dan dengan bersyukur. La ilaha illallah. Ada lagi satu kisah tentang ada dua adik-beradik. Satu adik-beradik, abang ni kaya, adik dia miskin. Abang dia jemput satu orang alim datang makan. Jadi untuk memuliakan orang alim tu, abang dia telah
sembelih 500 ekor kambing. Berapa? 500 ekor kambing. Satu kambing 1,500 apa? 500,000 kan? Kalau 50,000, 500,000 lah. Nah, jadi kurang lebih dia spend untuk kambing je 500,000. Lepas tu bila orang alim ni tengok, banyaknya kambing dia potong, jadi terdetik dalam hati dia ni kan membazir. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala seakan-akan bagi tahu dekat orang yang alim, orang yang sembelih 500 ekor ni, bahawa orang ni rasa yang kamu membazir. Jadi dia punya tuan rumah ni dikata, kamu nampak ni membazir ke? Ini tak membazir. Sebab apa? Kalau tak habis, aku akan bagi kepada orang-orang yang memerlukan, orang-orang susah. Tapi untuk nak memuliakan ilmu dan ahli ilmu, maka aku berikan ikut kemampuan aku. Kalau kamu nak tengok orang yang lebih pemurah daripada aku, kamu pergi ke satu tempat, kamu berjumpa dengan orang tu, adik aku lagi pemurah daripada aku. Jadi orang alim ni pun, kalau abang dia dah bagi macam ni, khalas, dia pun nak tengoklah apa adik dia pula nak bagi kan. Jadi bila pergi kat jumpa adik dia, sampai tiba waktu makan, adik dia keluarkan air kosong dengan sekeping roti. Roti tu dipatah dua, satu dimakan, satu lagi dibagi dekat orang alim tersebut. Maka orang alim tu pun bertanya, abang kamu kata kamu ni lebih pemurah daripada dia, tapi kamu hanya bagi sekeping roti. Dia kata, abang aku kaya, 500 ekor kambing tu mungkin just a pinch of dia punya wealth, sedikit bahagian daripada dia punya kekayaan. Tapi aku ni malam ni je aku ada, aku tak ada benda lain kecuali air dan roti. Maka aku bahagikan separuh daripada apa yang aku miliki malam ni kepada kamu. Maka aku lebih pemurah daripada abangku. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau nak cerita tentang orang-orang pemurah ni memang seronok. Dan yang paling best sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni yu'ti wa la yubali, memberi tanpa kisah tentang apa yang akan dihasilkan esoknya. Satu hari Arabi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, berikan kepada aku, ataupun wahai Muhammad, berikan kepada aku daripada rezeki yang Allah berikan kepada kamu. Maka Rasulullah pun kata, kamu nampak kambing yang berada di antara dua lembah tu, semuanya milik kamu. Kemudian Arabi tu mengatakan, ya wahai Rasulullah, kamu mempermainkan aku ke? Banyak sangat kan? Cakap, tak ada, itu untuk kamu. Jadi bila Arabi tu balik kepada penduduk dia kata apa? Aku datang daripada orang yang memberi pemberian tanpa takut kefakiran. Sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi yang nak diceritakan, tapi rasanya kita cukup kat situ. Tapi cerita-cerita ini hanya untuk merasakan bahawa betapa kurangnya kita dalam kita memberi. Betapa kurangnya kita memberi. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih, hendaklah seseorang yang mempunyai kelebihan memberi daripada kelebihan yang diberikan. Maka pemberian itu tak semestinya dalam bentuk duit, mungkin kita dalam bentuk tenaga, mungkin dalam bentuk kemahiran, mungkin dalam bentuk apa-apa jenis pertolongan yang Allah permudahkan untuk kita bantu orang lain, maka kita bantu. Nah, insyaAllah kita akan sambung pada pengajian akan datang. Allah Ta'ala alam. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا وفقي أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتل الأنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا فعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نقضى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر رب الرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمدلله رب العالمين. Ada doa, kita doakan untuk Sariyah binti Siran, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan urusannya, khususnya untuk nak menunaikan ibadat umrah. Moga-moga dipermudahkan segala urusan pergi dan balik, mendapat umrah yang makbulah indallah wa indar rasul, dan diberikan peluang untuk berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang terbaik, sehingga mendapat
pemberian dan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah, daripada pemberian yang besar dan insya-Allah mendatangkan manfaat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi khairin ulutun afiyah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واختم بالصالحات أعمالنا وآجالنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.